Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila kafatil anbiya'i wal mursalin, thumma ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khusus arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa azwajina wa muallimina wa masyayikhina wa ashabana wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته ورحمته الشاملة والكاملة تتم الصالحات. صلوات الله وسلامه على حبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد الأمين Imamil muttaqin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fariqal furqan wa munzilal qur'ana bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa a'inna 'alas salati was siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an warzuqna lailatal qadri imanan wahtisaban ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Allahumma amin. Yang dikasihi al-fadil Tuan Imam, ashabul fadilah, tuan-tuan pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya, limpahan perkenan dan kasih sayangnya jua yang telah pun mengurniakan dan menganugerahkan kepada kita nikmat kesihatan dan keafiatan, sehinggalah sampai ke saat dan ketika ini kita dapat untuk sama-sama hadir mengimarahkan masjid dan memakmurkan majlis ilmu di hari Jumaat Sayyidul Ayyam, di bulan Ramadan Al-Mubarak Sayyidus Syuhur, Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan 1443 Hijri, bersamaan dengan 27 Ramadan, bermakna bahawa kita sedang menjejaki di al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, yang dinyatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa akhiruhu 'itqun minan nar. Di penghujung Ramadan itu adanya pembebasan, pelepasan daripada azab api neraka. Mudah-mudahan doa yang sering kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang Ramadan dan juga di sepanjang kehidupan kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kurniakan kepada kami redha-Mu dan syurga-Mu, dan jauhkan daripada kami kemurkaan dan juga daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah, mari sama-sama kita mengisi ruang di slot kuliah subuh pada pagi Jumaat ini untuk kita mengambil ibrah dan pengajaran
dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan penerimaan buku catatan amalan di akhirat kelak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'radu an-nasu yawmal qiyamati thalatha 'aradat. Yu'radu an-nasu yawmal qiyamati thalatha 'ardat. Fa amma 'ardatan fajidalun wa ma'adhir. Wa amma al-'ardatu ats-tsalitsah fa 'inda dhalika tatayyurus suhuf fil 'aidi fa akhidhu bi yaminihi wa akhidhu bi shimalihi. Rawahu Tirmidzi fi sifatul qiyamah. Wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, 3 kali amalan manusia akan dibentangkan. Amalan-amalan yang kita lakukan sewaktu kita hidup atas dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akan dipaparkan dan akan dibentangkan di akhirat sebanyak 3 kali. Kali yang pertama dan kedua, maka berlakulah perdebatan dan mengemukakan alasan. Berlaku jidal dan juga kepelbagaian hujah dan alasan yang diberikan oleh manusia. Dan adapun kali yang ketiga, ketika itu berterbangan buku-buku catatan amalan ke tangan-tangan manusia. Ada yang menerimanya dan mengambilnya dengan tangan kanan, dan ada yang mengambilnya dengan tangan kiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi sebelum buku catatan amalan manusia ini diserahkan kepada orang yang menerimanya, setiap kita ni tuan-tuan tak terlepas daripada dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak terkecuali pun seorang daripada kamu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengannya, akan mempercakapi dengannya, dan di saat dan ketika itu tidak ada di antaranya dengan Allah itu penterjemah. Dalam maksud dan makna tidak ada peguam bela yang akan membela nasib kita di akhirat. Kita akan berhadapan dan bermuwajahah dengan Allah Subhanahu wa taala secara one by one, secara bermuwajahah itu untuk dipersoalkan dengan apa yang telah pun kamu lakukan sewaktu hidup atas dunia dahulu. La taqumu la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima 'amila bih wa 'an jasad wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jasadihi fima ablah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bergerak, tidak bergenjak 2 kaki anak Adam, 2 kaki manusia dan insan, sehinggalah mereka ditanya dan dipersoalkan berkenaan dengan umurnya, usianya, hayatnya, kehidupannya sewaktu dia hidup atas muka dunia dulu. Apa yang telah dia habiskan, apa yang telah dia gunakan dengan umur, dengan nikmat usia yang Allah berikan kepada dia. Ditanya pula berkenaan dengan ilmu, apa yang telah diamalkan dengan ilmu yang dia perolehi. Kemudian ditanya pula berkenaan dengan hartanya, daripada mana sumber perolehannya, pendapatannya, dan ke mana pula dia dibelanjakan dan diinfakkan. Dan berkenaan dengan tubuh badannya, segala tenaga dan riang yang Allah kurniakan kepada dia waktu dia hidup atas dunia dulu.
ke mana yang telah digunakan dan dihabiskannya? Itulah soalan yang dikemukakan sewaktu insan ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Maka sebelum diserahkan buku amalan kepada orang-orang yang menerimanya, maka manusia, tuan-tuan, akan melalui peringkat perdebatan terlebih dahulu. Apabila dibentangkan amalan di hadapan Allah, maka mulalah manusia yang berdosa, yang mujrimin ini, yang menjadi penjenayah ini, tuan-tuan, akan menyalahkan di antara satu sama lain. Hang salah aku salah hang. Kawanmu kata kat kawan ni kata kat kawanmu. Gitu, tuan-tuan. Itu perdebatan, itu pertelingkahan yang berlaku di kalangan manusia yang berdosa. Ada umat yang sanggup salahkan Nabi mereka sendiri. Kononnya Nabi mereka tidak menyampaikan dakwah kepada mereka. Itu ditahmah pula kepada Nabi yang ada di kalangan mereka, mengatakan bahawa Nabi itu tidak menyampaikan risalah dan dakwah kepada mereka. Rakyat menyalahkan pemimpin, dan pemimpin pula menyalahkan rakyat. Masing-masing nak melepaskan kesalahan masing-masing, maka diletakkan kesalahan itu kepada orang lain. Gitu yang berlaku, tuan-tuan. Manakala jasad menyalahkan roh, dan roh pula menyalahkan jasad. Ni tubuh badan kita ni, tuan-tuan. Tulang 4 karat yang Allah bagi pada kita ni, saling menyalahkan di antara roh dan jasad. Gitu yang berlaku, tuan-tuan. Anak menyalahkan ibu bapaknya, dan ibu bapaknya pula menyalahkan anaknya. Mak pak pun menyalahkan anak dia. Anak pun kata kat mak pak dah. Gitu, tuan-tuan. Gitulah keadaannya mereka yang saling menyalahkan dan membela diri masing-masing. Semua pakat nak pertahankan, semua pakat nak membela diri masing-masing, dengan menyalahkan orang nu dan menyalahkan orang ni. Itu keadaannya, tuan-tuan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 111. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Ingatlah suatu ketika, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika tiap-tiap diri, tiap-tiap insan, tiap-tiap manusia ini, tuan-tuan, hadir untuk membela dengan dirinya sendiri dan disempurnakan balasan apa yang mereka kerjakan, sedang mereka tidak dizalimi. Allah jelas dah, tuan-tuan, berlakunya mujadalah, krisis, konflik, pertelingkahan dan perdebatan, saling hujah menghujah, saling berbantah-bantah di antara satu sama lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang balasan yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kamu laksanakan kebaikan, kebajikan walaupun kecil kebaikan tersebut, namun kamu akan menerima ganjaran pahala daripada kebaikan dan kebajikan. Dan siapa yang melakukan kejahatan, walaupun kecil kejahatan yang dia lakukan, maka dia juga akan melihat dan menerima balasan yang sewajar dengan kejahatan yang dia lakukan. Maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menetapkan hukuman dan tindakan kepada hamba-hambanya. Allah tidak menzalimi manusia, tidak menzalimi makhluknya, tuan-tuan. Maka setelah mana dibuktikan kesalahan dan tiada lagi peluang untuk membebaskan diri daripada azab Allah SWT. Bukti dah jelas, tanda-tanda dan segala isyarat
yang ada dalam catatan rekod amalan manusia itu sudah terang lagi bersuluh, dan mereka tidak lagi dapat untuk nak membebaskan diri mereka daripada kena azab Allah Subhanahu wa taala, maka waktu itu mereka akan mengaku atas dosa masing-masing. Allah nyatakan dalam surah Az-Zumar, tuan-tuan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Berjalanlah orang-orang yang kufurkan Allah Subhanahu wa taala pergi ke neraka Jahannam, sehinggalah mereka sampai ke pintu-pintu neraka Jahannam itu. Dibuka pintu-pintu neraka, didedahkan kepada mereka bagaimana keadaan dan situasi neraka yang ada. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah penjaga pintu neraka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Penjaga pintu neraka ni tanya kepada golongan yang kafir ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menempelak mereka, bukankah dulu waktu kamu hidup telah datang kepada kamu rasul-rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, yang daripada kalangan kamu juga manusia, yang telah memberikan inzar dan peringatan kepada kamu, yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang telah menyampaikan segala ayat-ayat Tuhan kamu. Segala firman Allah disampaikan, disebarluaskan kepada kamu. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan telah memberikan amaran berkenaan dengan pertemuan kamu pada hari ini, berkenaan dengan akhirat ini, berkenaan dengan balasan syurga dan neraka, balasan nikmat dan azab. Suasana di mahsyar dah diceritakan, dah disampaikan kepada kamu. Maka jawab mereka, tuan-tuan, qalu bala, ya betul, semua pakat mengaku dah, tuan-tuan. Yes, of course, ya benar. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Namun jawapan itu tidak dapat untuk menyelamatkan mereka, kerana waktu telah berakhir. Saat ketika untuk kamu nak laksanakan amalan telah pun tamat, expired date. Sebab di akhirat, tuan-tuan, sudah tidak ada lagi ruang manusia untuk nak buat amalan, untuk nak bertaubat, nak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk nak kembalikan diri dia menjadi insan yang baik, sudah terlewat. Sebab tu Allah nyatakan dalam ayat itu, walaupun dijawab dengan bala, ya betul, namun jawapan itu hanya menjadi suatu penyesalan kepada mereka. Karena walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, bahawa pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazabkan, pasti akan kena kepada orang yang kafir ini dengan seksaan daripada Allah Subhanahu wa taala, azab yang begitu pedih. Qila dakhulu abwaab jahannam khalidina fiha, maka dikatakan kepada mereka, masuklah kamu melalui pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal dalam neraka Jahannam. Fabi'sa maswal mutakabbirin, itulah balasan yang paling jijik, paling hina bagi golongan yang takabur, yang bongkak, yang angkuh dan sombong sewaktu mereka mendiami kehidupan di atas muka dunia ini. Gitu, tuan-tuan, makna semua pekat mengaku habis lah waktu tu. Tak ada duk iaih dah, tak ada duk komplain sana sini dah. Apabila keputusan muktamad telah pun dikeluarkan, telah pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun
mereka juga akan kemukakan lagi alasan-alasan, tuan-tuan. Tak puas hati lagi tu. Dah jelas dah. Kata apa? Bukti dah jelas, kata kamu dah melakukan jenayah, kamu dah lakukan dosa, kamu jadi manusia yang kufur pada Allah, yang syirik pada Allah, yang munafik, yang mujrimin, fasiqin, zalimin, kafirin ni, tuan-tuan. Dah jelas, dah ada satu kenyataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga mengaku dosa tu. Namun mereka juga akan mengemukakan alasan-alasan tertentu lagi. Bahkan ada di kalangan orang kafir ni, tuan-tuan, yang cuba bersumpah dusta, sumpah palsu. Kononnya mereka di dunia dulu adalah orang yang beriman. Dia mengaku depan Allah Subhanahu Wa Taala, kata dia beriman, tuan-tuan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul An'am ni, tuan-tuan, ayat 23 dan 24. Qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka berdusta dengan berkata, demi Allah Tuhan kami, kami tidak pernah menjadi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Lihatlah bagaimana mereka berdusta, berbohong terhadap diri mereka sendiri. Ni manusia ni, tuan-tuan, selagi mana duk boleh cakap, selagi mana duk boleh bertutur, mulut dia masih duk berfungsi, tuan-tuan. Kalau hak jenis bohong, dia bohong juga. Jenis putak belit ni, dah lah putak, kemudian dia belit pula, dia kelentung, dia auta, tuan-tuan, nun sampai di akhirat. Akhirat pun, tuan-tuan, dia lihatlah, kata Allah, bagaimana mereka berdusta terhadap diri mereka sendiri, dan telah lenyap daripada mereka apa yang telah mereka ada-adakan sebagai sekutu Allah. Inilah yang Allah sebut dalam surah Yasin, tuan-tuan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah kunci mati mulut-mulut mereka. Lagi duk boleh cakap, lagi itulah duk kelentong. Duk salah orang ni, duk salah orang ni. Duk menyalahkan malaikat yang catat amalan. Dia tohmah malaikat. Kata macam-macam, tuan-tuan, yang kata manusia. Hak jenis apa? Berbohong, hak jenis berdusta ni. Maka Allah kunci mati, tuan-tuan, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan bercakaplah segala tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksilah oleh kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan. Maka selepas itu Allah kunci mulut mereka dari berkata-kata. Tak boleh cakap dah, senyap. Maka tangan, kaki, kulit dan anggota mereka pula akan bersaksi depan Allah SWT. Ni semua tangan, kaki, kulit, anggota mereka akan jadi saksi utama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat itu tidak ada lagi perdebatan lah. Habis takat tu ya, tuan-tuan. Pasal mulut dah tak boleh cakap, maka mulut sudah tidak berperanan dan berfungsi untuk mengeluarkan sebarang kata-kata dan sebarang penjelasan serta kenyataan. Maka jadi senyap teruslah. Dan tiada lagi alasan-alasan dah, tuan-tuan. Habislah, hujah pun habislah. Game over. Maknanya permainan dah tamat. Permainan dah berakhir dah. Kan? Jadi Allah nyatakan dalam surah Al-Mursalat ayat 35-36, hadza yauma la yantiqun wa la yu'zanu lahum faya'tazirun. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara. Tak boleh bercakap. Tak boleh bertutur dah, tuan-tuan. Dan tidak diizinkan kepada mereka untuk minta uzur. Nak excuse apa pun tak boleh. Nak minta pengecualian apa pun tak boleh dah, tuan-tuan. Sehingga mereka dapat meminta uzur. Allah tak izin dah, tuan-tuan, untuk mereka mohon sebarang bentuk penguzuran dan pengecualian.
Kemudian di saat itulah berterbangan buku-buku amalan catatan. Catatan, record, file, catatan para malaikat kiraman katibin ni tuan-tuan, berterbangan. Disebut dalam hadis ini dengan tatayur as-suhuf. Berterbanganlah catatan-catatan amal mereka. Maka ada manusia yang mengambilnya dengan tangan kanan. Itulah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabul yamin, ashabul maimanah, golongan yang terima suratan amalan mereka dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Maka sesiapa yang diberikan menerima kitab amalan mereka itu dengan tangan kanannya, maka ia akan berkata dengan sukacitanya, dengan seronoknya, gembiranya dia. Syok dia tuan-tuan apabila terima suratan amalan dengan tangan kanannya itu. Maka dia mengatakan, maka nah bacalah kamu kitab amalku ini. Dengan sukacitanya kepada siapa yang ada di sisinya. Dia seronok ni, dia kata nah tengok kitab amalan aku ni. Dan dapat result periksa lah tuan-tuan, dapat A+ more. Semua subjek dapat A, dia seronok. Dia tengok, lepas tu dia kata ni, tunjuk kat kawan dia pula, tunjuk kat ayah dia, kat mak dia, masya-Allah. Seronok tuan-tuan. Gitu. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku pada hari yang ditentukan. Maknanya dia yakin bahawa dia akan menerima penghisaban daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia bersiap siaga, dia berbekal waktu dia hidup atas dunia ni tuan-tuan dengan amal soleh, amal kebaikan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah perintahkan supaya kamu kena persiapkan amalan, persiapkan bekalan. Dan sebaik-baik bekalan itu ialah takwa Allah. Maka bertakwalah wahai orang yang mempunyai minda yang sehat, minda yang sejahtera, akal yang waras, akal yang baik, gitu tuan-tuan. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka dengan itu diamilah dia, duduklah dia dalam kehidupan yang senang lenang lagi memuaskan. Sonok dia tuan-tuan dalam kehidupan yang indah, yang syahdu, sabar, menggembirakan dan menyeronokkan. Fi jannatin 'aliyah, dalam syurga yang tinggi tuan-tuan. Jannatin na'im, syurga yang penuh dengan nikmat-nikmat, syurga yang mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qutufuha daniyah. Qutufuha daniyah, buah-buahannya dekat untuk dipetik. Tu syurga. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Masing-masing dipersilakan menikmatinya dengan dikatakan makan dan minumlah kamu. Makanan dan minuman sebagai nikmat yang lazat dan nikmat yang baik. Hani'an mari'ah. Ada orang duk makan kan tuan-tuan, tengah duk makan tu dia semawa kita makan. Maka kita pun kata hani'an mari'ah. Makanlah. Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh kelazatan dan kenikmatan. Hani'an tuan-tuan, makna minuman, makan minum mereka ni minuman yang nikmat, yang lazat dan baik kesudahannya dengan sebab amal-amal saleh yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu, natijah daripada kebaikan dan kebajikan yang mereka lakukan sewaktu mereka hidup atas dunia dulu. Maka di akhirat, di dalam syurga, mereka mendapat pulangan yang lumayan dengan nikmat, keseronokan dan kegembiraan makan minum yang lazat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Gitu tuan-tuan, ni orang yang terima suratan amalan dengan tangan kanan. Dan ada juga yang terima dengan tangan kiri. Tuan-tuan, yang apa? Yang terima dengan
tangan kiri ni maksudnya orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabul masy'amah, tuan-tuan. Mereka yang apa? Yang melakukan kederhakaan, kemungkaran, kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebut hal ini, tuan-tuan, dalam suratul Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan suratan amalan mereka, catatan rekod kerja buat mereka waktu hidup atas dunia dulu, dengan tangan kiri dah. Terima amalan tu dengan tangan kiri. Maka ia akan berkata dengan penyesalannya. Menyesal sangat tu. Kecewa dah, give up dah. Apa dia kata, tuan-tuan? Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, alangkah baiknya kalau aku tak diberikan kitab amalanku. Dia kata tak bagi pun tak apa. Kan? Dia tak mau nak apa? Nak hadapi kesulitan dan kesukarannya, melihat catatan amalannya yang buruk. Kan? Begitu. Dia kata macam tu, tuan-tuan. Allah sebut dalam Al-Quran. Walam adri ma hisabiyah. Dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dulu menjadi kematian pemutus yang menamatkan kesudahanku, yang aku tak dibangkitkan lagi. Alangkah baiknya, dia kata, kalau sekiranya dia mati atas dunia dulu ni, roh dia keluar daripada jasad, off record, tutup semua catatan amalan. Alangkah baiknya jika berlaku demikian. Namun, tuan-tuan, apa yang diharapkan itu hanya tidak kesampaian. Kenapa? Karena manusia dibangkitkan semula daripada alam kubur. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Allah akan bangkitkan manusia daripada alam kubur, dihidupkan kembali kamu di alam akhirat. Gitu, tuan-tuan. Maknanya pengharapannya hanya sekadar berharap sahaja. Dia tidak akan dapat menunaikan segala permintaannya. Begitulah, tuan-tuan. Ma aghna anni maliyah. Ini semua ungkapan-ungkapan yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan orang yang terima suratan amalan melalui tangan kiri ini, tuan-tuan. Dia kata apa? Yang Allah sebut dalam ayat ini, ma aghna anni maliyah. Harta kekayaanku tak dapat tolong aku. Duit ringgit aku tak dapat bantu aku. Habis, tuan-tuan. Duk dunia dulu kaya-kaya, melimpah ruah. Kan? Tapi mai akhirat, harta itu sudah tidak berguna dan bermanfaat lagi. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari yang tidak memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang baik, dengan amal yang soleh. Ni orang yang sejahtera di akhirat. Gitu, tuan-tuan. Halaka anni sultaniyah. Segala kuasaku dan hujah-hujahku membela diri, duk bela diri, duk pertahankan diri dia, tuan-tuan, telah binasa dan hilang lenyap daripada aku. Halaka anni sultaniyah. Tak ada dah, habis segala kuasa yang ada pada dia, tuan-tuan. Habis. Kerana apa? Kerana akhirat adalah penentu kepada kebaikan dan kesejahteraan seseorang insan, seorang makhluk, ataupun kebinasaan dan kehancuran seseorang makhluk, berdasarkan dengan apa yang telah dia amalkan pada kehidupannya waktu dia hidup atas dunia dahulu, tuan-tuan. Jadi harta benda dia tak boleh tolong dia, segala kuasa dan hujah-hujah dia semua lenyap dan binasa, tuan-tuan. Khuzuhu faghulluh,
maka diperintahkan malaikat penjaga neraka. Tangkaplah orang yang berdosa itu, maka belenggulah ia. Tsummal jahima salluh, kemudian humbanlah dia dan bakarlah dia dalam neraka jahanam. Tsumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an faslukuh. Itu bentuk azab, tuan-tuan. Selain itu, masukkanlah dia dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta, dengan membelitkannya ke badannya, begitu, tuan-tuan. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menggalakkan dirinya dan orang lain untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang-orang miskin. Falaisa lahal yauma hahuna hamim. Dan maka pada hari ini, di akhirat ini, tidak ada baginya di sini seorang pun daripada kaum kerabat serta sahabat handai yang dapat bantu dah. Semua dah tak boleh bantu dah, tuan-tuan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk membangkitkan semula manusia, menghidupkan kembali manusia di alam akhirat, di mana pada hari itu dibentangkan segala rahsia-rahsia, dibuka semua pekung-pekung yang ada, yang selama ni orang manusia ni dia sembunyi, orang lain tak tahu. Mai akhirat semua rahsia itu dibuka, tuan-tuan. Maka pada saat itu sudah tidak ada sebarang kekuatan dan seorang ada yang boleh membantunya dan menolongnya, tuan-tuan. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Hari ini tidak ada baginya di sini seorang pun daripada kaum kerabat adik-beradik dia serta sahabat handai yang dapat tolong dia. Wala ta'amun illa min ghislin, kata. Dan tidak ada makanan baginya melainkan daripada ayak yang kotor, ayak yang busuk. Illa hamiman wa ghassaqa, tuan-tuan. Ayak yang tersangat panas, ayak yang tersangat busuk, ayak danuk, tuan-tuan, ayak kotor. Itu minuman bagi ahli neraka. La ya'kuluhu illa al-khati'un, yang tidak memakannya dan melainkan orang-orang yang melakukan perkara yang salah. Gitulah, tuan-tuan, situasi dan senario yang dihadapi oleh orang-orang yang kufurkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdosa, yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang begitu menjijikkan. Karena mereka menerima suratan amalan mereka itu melalui tangan kiri. Itu bermakna mereka ini orang yang kufurkan Allah, yang mujrimin, yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi mereka itulah orang-orang yang kafir dan juga orang-orang hak beriman yang banyak melakukan dosa, yang asi ilallah. Orang hak kafir dan juga orang-orang yang banyak melakukan dosa. Dan Allah menggambarkan suasana penyerahan buku-buku amalan ini, tuan-tuan, dalam surah yang kita baca tadi, iaitu suratul Haqqah ayat 19 sampai ayat 34, dan juga dalam suratul Insyiqaq daripada ayat 10 hinggalah ayat 12. Gitu, tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Apa yang dapat kita bicarakan dan kita munaqasyahkan pada pagi Jumaat penuh keberkatan dan kemuliaan ini berkenaan dengan situasi, keadaan dan suasana yang berlaku kepada manusia ketika mana amalan mereka dibentangkan di hari akhirat, dan kesudahan bagaimana ada golongan yang menerima amalan melalui suratan amalan tangan kanan, iaitulah orang-orang yang beriman. Begitu juga orang yang menerima suratan amalan dengan tangan kiri, iaitu golongan yang kafir, yang dan juga orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkongsian ilmu kita pada pagi ini ada keberkatannya, ada kemanfaatannya kepada kita sekalian. Kita masih lagi dalam Ramadan,
Hari ini hari 27 Ramadan, teruskan dan gandakan amal kebajikan, amal saleh kita di penghujung Ramadan al-Mubarak ini. Semoga kita keluar daripada madrasah Ramadan, daripada institusi Ramadan ini, kita memperolehi status dan title sebagai orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapat la'allakum tattaqun, supaya mudah-mudahan kamu jadi insan yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat meneruskan amal ibadat di bulan Ramadan al-Mubarak, dan seterusnya selamat menyambut hari raya Aidil Fitr minal aidin wal faidin wa kullu amin wa antum ilallahi aqrab. Mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Siru ala barakatillah wa fi amanillah wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Allahumma fariqal furqan wa munzilal qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan وَأَعِنَّا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْقِيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَارْزُقْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, ihzimhum wansurna alaihim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Taqabbalallahu minkum.